Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 ingin mengupas tentang isu pemberian vaksin di negara kita dan memberikan beberapa cadangan penyelesaian. Sebelum saya mula mengupas tentang isu pemberian vaksin ini, saya ingin memperkenalkan kumpulan kami yang terdiri daripada Nurul Izzah binti Ghani, Nurul Azwar Liza binti Mat Adam, Najalia Alia binti Muhammad Nuruddin, Muhammad Wafiq Kushari bin Muhammad Fairuz Jasmin dan Muhammad Aziz bin Fadlun Ashki. Isu yang kami pilih ialah isu penyebaran maklumat vaksin yang mengelirukan. Di Malaysia, kita juga ada kelompok aktif vaksin. Sejak mulanya pandemik, negara ini memerangi COVID-19 dari dua arah, iaitu penyakit itu sendiri dan penyebaran maklumat salah yang kini merenggut nyawa. Tatkala Malaysia terus mencatatkan peningkatan kes baru dengan jumlah yang tinggi, kumpulan anti-vaksin ini atau lebih dikenali anti-vaxxer meneruskan serangan mereka melalui media sosial, WhatsApp dan juga mulut ke mulut. Beberapa penceramah di Kelantan misalnya dikesan menyebarkan maklumat salah tentang vaksin, menyebabkan pihak berkuasa agama negeri itu mengeluarkan amaran akan mengambil tindakan. Seorang doktor di Kedah pula didapati menggalakkan umat Islam agar tidak divaksinasi atas dakwaan vaksin itu mengandungi produk babi yang menyebabkan vaksin itu tidak halal. Golongan anti-vaksin juga memainkan isu kesan sampingan selepas divaksin. Mereka menukuk tambah dan berbohong tentang kesan vaksin bagi menakutkan orang ramai. Kaedah ini boleh mempengaruhi orang awam kerana kesan sampingan sememangnya menakutkan. Apatah lagi, ini melibatkan vaksin baharu bagi penyakit baharu yang belum ada lagi kajian jangka panjang. Kesan daripada perubatan golongan vaksin ini menyebabkan ramai rakyat Malaysia berasa ragu-ragu dan takut terhadap vaksin. Justru, ramai rakyat Malaysia tidak akan hadir untuk janji temu suntikan vaksin. Sekarang, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Muhammad Wafiq Kushairi untuk membentangkan cadangan-cadangan penyelesaian kami. Antara jalan penyelesaian bagi isu pemberian vaksin ini ialah negara memerlukan undang-undang khusus untuk menyekat gerakan anti-vaksin. Terdapat agensi menghalang penyebaran berita tidak betul, terutama bila mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan awam. Ini termasuk penyebaran fitnah dan ideologi yang tidak sihat berkaitan dengan kesihatan umum. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan kumpulan anti-vaksin secara umum adalah antara 10 ancaman kepada aspek kesihatan ketika ini bagi menangani COVID-19. Antara kaitan vaksin dikhawatiri kumpulan anti-vaksin ialah autism dan kaitan pemberian vaksin MMR. Antara negara yang memikirkan untuk menyediakan undang-undang terhadap gerakan anti-vaksin ialah United Kingdom. Malaysia juga perlu mengambil pendekatan mewujudkan undang-undang khusus, bukan sahaja untuk menangani kumpulan anti-vaksin, tetapi juga kumpulan yang menyebarkan cara rawatan atau khidmat kurang sesuai seperti dolar. Malaysia boleh menjadi perintis dalam hal ini. Seterusnya, Malaysia juga perlu menangani salah faham umum mengenai vaksinasi. Pihak kerajaan perlu melakukan kawalan media supaya tohmahan dan pendapat anti-vaksin tidak berleluasa. Pihak kerajaan juga perlu mengadakan pelbagai kempen untuk memberikan kesedaran dan melawan mitos serta segala salah faham yang berlaku berkaitan vaksin. Seterusnya, pihak media juga perlulah memaparkan lebih banyak iklan berkaitan kebaikan vaksin dan manfaatnya supaya ilmu berkaitan vaksin dapat diberikan kepada semua masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan agama. Di samping itu, pihak kerajaan perlu mengatasi kebimbangan umum mengenai isu halal haram dan keselamatan vaksin. Apabila melihat perbualan anti-vaksin, mereka membuat pelbagai tohmahan dan silap tuduhan mengenai keperluan serta keselamatan vaksin. Jika melihat sejarah vaksin, ia dianggap sebagai pengelak kebanyakan penyakit berjangkit utama dalam kalangan manusia, terutama kanak-kanak. Begitu juga dengan COVID-19.
Wabak ini walaupun dituduh sebagai penyakit hasil makmal dan diguna untuk menimbulkan konflik, isunya sangat mudah berjangkit dan berupaya menyebabkan kematian. Jadi sudah tentu pelbagai syarikat farmaseutical berlumba-lumba menghasilkan vaksin. Kerajaan dan pakar kesihatan, pakar perubatan serta virologi harus sentiasa memberi kenyataan tidak bercanggah untuk menyokong kepentingan vaksin ini kepada manusia umumnya. Ini termasuk bagaimana hasil kajian fasa ketiga vaksin. Jumlah manusia yang menerimanya, kesan sampingan yang boleh berlaku supaya pertimbangan oleh masyarakat menjadi telus serta diterima umum. Hasil ujian vaksin dari luar negara juga harus diteliti untuk kita cakna. Bukan sahaja mengenai kejayaan tetapi juga isu kegagalannya jika ada. Akhir sekali, kerajaan perlu membuat pantauan tentang kawasan luar bandar. Kerajaan perlu memberikan pendedahan secara menyeluruh tentang kandungan dan kebaikan vaksin kepada penduduk luar bandar atau golongan warga emas. Pihak kerajaan perlu meyakinkan penduduk kampung atau golongan warga emas bahawa vaksin mengandungi bahan kimia yang selamat dan halal. Juga memastikan bahawa penduduk kampung atau golongan warga emas mahu mengambil vaksin supaya dapat meningkatkan sistem imun badan dan mengurangkan risiko penyebaran virus COVID-19. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama menambah keimunan badan dengan mengambil vaksin agar badan dapat bertahan daripada jangkitan COVID-19 dan dapat mengurangkan kadar penyebaran virus tersebut kepada orang lain. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.